Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian yang dihormati dan dimuliakan, seluruh dunia ni berkumpul nak membentikan apa yang Allah hantar sebagai bala kepada kita. Tak ada siapa pun takkan boleh menahan bala tu dari hilang. Seluruh manusia berkumpul nak buat usaha supaya bala yang Allah turun pada kita tu hilang, takkan dapat. Yang boleh hilangkan bala tu, yang bagi bala tu iaitu Allah. Bala tu bukan datang dari manusia, dia datang dari Allah, dari khazanah Allah. Jadi tak ada siapalah boleh hilangkan bala, walaupun manusia ni berkumpul, berusaha. Seperti mana Allah bagi COVID-19 ni. COVID-19 ni sebenarnya dia bala, takkan rahmat pula. Rahmat ke bala? Bala. Kerana dia mendatangkan kesusahan, kerisauan, kekurangan harta benda, kematian, kesakitan. Dia adalah bala yang Allah turun kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Akibat daripada bala ni banyak orang hilang kerja, tak boleh bersekolah, tak boleh mengajar dengan cara biasa. Cuba nak belajar dengan online, yang takkan sama lah dengan belajar dengan melihat guru. Lebih-lebih lagi belajar benda amali, praktikal. Tak boleh dengan online. Belajar merawat orang, belajar meriksa mata orang, meriksa badan orang, tak dapat dibuat dengan online. Kena pergi hospital, kena pergi klinik, kena pergi lab untuk belajar amali. Dan ini yang sebenarnya belajar sebenarnya. Satu orang belajar teori, amali tak ada, tak faham. Satu orang belajar cara merawat, mengubat, lepas tu tak ada amali. Tak boleh jadi doktor, tak boleh jadi optometris, tak boleh jadi dentist, tak boleh jadi engineer yang baik lah. Ada satu college tu, dia banyak ambil budak untuk nursing. Nursing ni jururawat, banyak betul. Akibat dia ambil banyak, tak adalah latihan amali yang mencukupi kan. Praktikal tak cukup. Sebab tak banyak sangat, tempat pun tak ada, orang tak ada. Akhirnya jururawat dia semua membahayakan. Jadi banyak yang tak diterima dan kolej tu tutup, membuat kursus jururawat dalam gairah nak duit.
Kita tak boleh ambil macam kita punya alat klinik kita tu boleh melatih optometris 20 orang je. Kita ambil 200 orang. Tak boleh. Kita punya alat kelengkapan untuk melatih 10 optometris saja 1 tahun. Kita tak boleh ambil 20. Kita tak boleh ambil 40. Kalau tidak, jumlah waktu hours dia berlatih tu tak cukup. Jumlah orang yang dia tengok tu tak banyak. Jadi mana nak dapat latihan amali yang bagus. Dan tentu sekali kalau dia lulus, dia tak dapat memeriksa mata dengan betul. Jadi yang penting tu amali. Waktu saya dekan di Fakulti Optometri di Twin Tech dulu, saya tahu amali takkan dapat buat dengan baik di Malaysia ni, kerana pesakit mata ni susah nak dapat. Kata satu sahabat saya, ophthalmologist di Sangkara Nathalaya, namanya Dr. S.S. Surendra. Dia kata dia pergi belajar low vision dekat California, kat Amerika. Dia dapat tengok pesakit kurang, tapi di India banyak sangat. Jadi saya hantar pelajar saya tahun akhir selama 4 bulan ke satu hospital mata di Madras, Sangkara Nathalaya, famous, terkenal di seluruh India. Dia ada latihan ophthalmologist, latihan optometri. Saya hantar dia 4 bulan. Balik dia berlatihan tu, dia sangat-sangat kompeten lah. Sangat-sangat bagus. Lebih baik daripada mana-mana optometris yang keluar dari mana-mana fakulti lah di universiti di Malaysia ni, saya rasa. Sebab bila mereka keluar je mana-mana, dia orang dapat kerja. Banyak orang suka dia orang. Sebab dia orang boleh buat kerja ke amali dia. Lebih kurang teori ni lebih kurang sama semua fakulti, tak banyak beza. Tapi amali tu yang membezakan dia. Namun Twin Tech ni tak dapat menguruskan fakulti tu dengan baik, akhirnya dia pun ditutup. Saya pun berhenti. Jadi hari ni kalau kita nak melahirkan doktor yang bagus, dia mesti banyak amali, banyak praktikal. Dia kena banyak melihat pesakit. Begitu juga optometris yang bagus, dentist yang bagus, jururawat yang bagus. Jadi hari ini tak dapat buat itu, terpaksa online. Mana boleh online. Jadi terbantutlah. Orang pun tak datang. Latihan ada 2 orang aja tengok pesakit dalam seminggu. Mana boleh. Tahun akhir kena hari-hari tengok. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah bala COVID-19. Bala petaka. Jadi yang hantar bala ni Allah. Sebab Allah hantar bala, sebab perangai kita, Islam atau bukan Islam, sama. Kita hantar amal buruk ke langit. Amal buruk naik, amal baik tak ada. Sembahyang khusyuk tak ada. Semua amal buruk naik. Amal buruk ni dia pergi ke hazanah Allah yang buruk. Hazanah Allah yang berkait dengan azab. Amal baik ni dia berkait dengan hazanah Allah yang berupa rahmat. Jadi bila banyak sangat naik ke tempat azabnya, azab turun lah. Azab merupa apa? Gempa bumi, COVID-19 ni, SARS, macam-macam. Gempa bumi, perang, kebuluran, bah,
Tuan boleh namakan banyak berantai-rantai turun ke bumi ini. Tak termasuk yang azab yang resah, gelisah, duka cita macam Rasidi. Rasidi mendapat azab apa? Duka cita. Dan gundah gulana. Yazid ni dapat bala apa? Bala apa? Resah, gelisah. Itu kira bala, bukan bala kecil lah, tapi bala juga lah. Kenapa kita keluh kesah, gelisah? Banyak masalah lah yang tak selesai. Dari satu datang lagi, itu lagi, ini lagi, pening. Akhirnya terpaksa lah, dengan perasaan duka cita, gelisah tu, tak tahu apa nak buat lah. Tak ada manusia kat dunia ni yang tak gelisah. Sebab apa tak ada gelisah? Tak ada yang tak buat dosa. Banyak buat dosa. Ya, jadi Allah bagi gelisah, duka cita tu bukan sebab salah ayah, salah Allah, salah kita lah. Tak turun dia gelisah, duka cita dekat orang takwa. Dekat orang yang dicintai oleh Allah tak turun dia. Dia turun dekat orang yang macam Sufyan. Sufyan, kau ada apa bala turun kat kau? Kemerungan. Kemerungan ni maknanya apa? Apa? Depression lah. Kemerungan itu Melayu, orang putih depression. Kemerungan ni macam tak tahu apa nak buat lah. Semuanya salah. Murung, macam nak mati. Macam nak mati, macam tak ada harga duduk kat dunia ni. Lepas tu mau duduk diam aja. Kerja pun tak nak, jumpa orang pun tak nak. Murung. Jadi itu pun dah jadi, dan dijangka dalam masa tak lama lagi, setiap 5 orang di dunia ni dapat sakit jiwa, mental illness. Mental illness ni is on the rise. Penyakit mental illness ni meningkat lebih lagi nanti dari sakit jantung. Sebab semua orang murung, duka cita, tapi tak ada ubat. Itu masalahnya. Zaman dulu ada penyakit sifilis, ada ubat dia, kemudian dapat. Itu kena dapat ubat dia. Tapi ni kemurungan ni, mental illness ni tak dapat ubat ni. Dia datang disebabkan oleh amal buruk. Tukar je lah amal tu. Dari buruk jadi baik, hilanglah murung. Tak faham. Yang tak faham cuba nak pakai dada. Ubat tidur je lah boleh. Jadi banyak orang penyakit mental illness, murung, schizophrenia, bipolar, tak apa-apa, depression, semua tu. Doktor pun bagi dia orang pil tidur je. Dia orang lagi tak boleh kerja. Tidur je. Dah lagi tambah. Akhirnya mereka tak nak makan ubat tu dan jadi keadaan buruk. Lama-lama lagi teruk. Tiba-tiba dia orang dapat schizophrenia yang nampak orang dan nampak dan dengar suara-suara tu. Orang schizophrenia ni dia dengar suara yang orang lain tak dengar, dia je dengar. Jadi suara tu suara jin tu. Jin kata bunuh bini kau. Dia syaitan. Dia apa ambil pisau, bunuh. Jadi court case. Tengok ada mental case, buang. Dah tak boleh nak buat apa. Dikejutkan dengan pegawai Petronas bunuh isteri dia. Isteri bunuh bapa dia. Satu nama Rasidi apa satu kali. Bunuh bapa dia. Dekat bapa dia dekat macam-macam.
Bahaya penyakit mental illness ni. Tiba-tiba dia cakap ada suruh dia. Ada suara suruh dia bunuh dia. Jadi dia dah tak faham, dia ambil pisau, dia ambil apa, bunuh. Aduh. Jadi inilah bala petaka ni. Ini namanya bala petaka. Jadi kalau Sufyan dia dapat mental illness, skizofrenia, dia baru kahwin ni kan, syaitan tu bagi tahu dia bunuh bini kau. Bini dia dah gemuk. Satu hari dia ambil pisau, dia cocok perut bini dia, mati. Dihadap ke mahkamah, diperiksa oleh doktor, didapati mental. Saya tak tahu apa hukuman dia, tapi dia mesti dirawat di Tanjung Rambutan lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini bala datang dari Allah, dari khazanah Allah, yang disimpan dalam khazanah yang dipenuhi dengan bala. Jadi Allah SWT hantar bala dekat Aceh, tsunami. Dalam masa setengah jam saja, 500,000 orang hampir mati. Bukan dekat Aceh je, dia pergi sampai Maldives ni, sampai Sri Lanka. Dekat Penang pun kena juga sikit. Dia orang tengah mandi-mandi pantai, air lalu datang, sekejap mati. Ingat nak mandi-mandi, main-main, lepas tu makan-makan, rupa masuk kubur. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini COVID-19 ni bala. Ubat untuk bala jangan turun, amal baik. Tapi Allah bagi bala ni untuk mengingatkan manusia, tapi tak ingat-ingat juga dia. Bahawa ubat untuk bala ni jangan datang ialah amal baik. Tak nak juga. Macam Aceh, datang tsunami kan, rosak. Sekejap adalah dia orang rasa nak jadi baik. Sebelum tsunami tu, dia orang bunuh satu sama lain. Islam bunuh orang Islam. Dia tahu je orang tu ikut kerajaan, besok mati. Subhat ke dengan askar ke. Dia orang bunuh aja. Dia orang konon berjuang untuk membangunkan Aceh yang merdeka. Untuk dunia dia orang sanggup bunuh satu sama lain tu. Sedangkan membunuh orang Islam ni dosa besar. Satu orang, kalau zaman Nabi dulu kan, orang kafir tu bila dia nak dibunuh oleh orang Islam dia terus mengucap. Jadi ada kalangan sahabat tu yang hati dia ingin nak dapat harta rampasan orang kafir tu. Walaupun dia mengucap, walaupun dia bagi salam, dia bunuh juga. Allah turun ayat. Tak ada siapa tahu. Dia orang sahabat tu kata, dia ucap kalimah sebab dia nak selamat dari kena bunuh. Kata Nabi, mana kau tahu hati dia? Jadi kalau dalam perang, kalau kata Allah, kalau sekiranya dia mengucap atau bagi salam kat kamu, jangan bunuh dia. Jangan tergesa-gesa bunuh dia. Ambil masa. Ambil masa, selidik. Betul ke dia nak masuk Islam atau dia mengucap sebab dia takut dibunuh. Kalau dia mengucap sebab takut dibunuh, baru kamu boleh bunuh dia. Kalau tidak, kamu tak boleh bunuh. Jadi satu orang yang bunuh, satu orang yang mengucap pun kalimah di medan perang, pun Allah azab dia. Dia dikira berdosa. Jadi orang yang mengucap kalimah di medan perang tu, pada sisi Allah masih dinama orang yang beriman, iaitu orang yang mengucap dan orang yang
yang kalimah imannya yang mengucap tak iman tak masuk, dengan mengucap tak sampai tahap Allah mahu, Allah namakan orang beriman ya. Tapi bukan beriman dalam amal soleh. Mereka tu pun kita tak boleh bunuh dia. Yang mengucap tu takkan ada masuk iman pun, tak ada pun. Allah pun dalam ayat yang lain bagi tahu hanya masuk Islam. Iman belum masuk. Namun tak boleh bunuh dia. Begitu mulianya kalimah ni. Bukan dia dah masuk, mengucap pun kau tak boleh bunuh dia. Sebab tu kita tak boleh umpat, tak boleh keji, tak boleh cakap buruk. Apa lagi kalau cakap buruk pada orang yang sangat kuat iman dia, Nabi-Nabi Allah. Kalau siapa benci Nabi-Nabi Allah, tentu dia jadi munafik. Macam Sufyan dia benci saya, tentu dia akan jadi munafik. Nama hipokrit. Cakap buruk saya tentang saya pun tak boleh. Allah marah. Wih, orang mengucap kalimah pun Allah marah, kita bunuh dia. Bayangkan. Apa lagi kalau dia ada iman, kalimah tu masuk. Sebab kalimah ni sangat-sangat berharga. Sangat berharga. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu soalan. Jadi orang Aceh ni bunuh satu sama lain. Orang yang dikatakan Islam konon berjuang untuk Aceh merdeka. Apa nama gerakan dia tu? Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka bunuh satu orang pakcik. Bunuh begitu je. Ada Abang Razak tu, Zainal, dia balik Aceh. Dia kata jiran dia besok dah mati depan rumah dia. Keadaan macam itu. Tak lama lepas tu Allah hantar tsunami. Jadi tsunami itu ialah bala. Orang Aceh tak mau terima bala. Dia kata tak, itu dugaan. Saya ada jumpa mereka dekat satu istimak. Saya kata itu bala. Tak, dia kata dugaan. Dia orang masih nak ingat dia orang bagus. Dah bunuh satu sama lain tu, dosa besar. Allah kata kamu nak bunuh satu sama lain. Okey, aku hantar kau tsunami lah. Setengah jam 400,000 orang mati. Jadi ingat sekejap je lah. Lepas tu lama-lama sekarang dah hilang dah kesan tsunami tu. Semua dah dibangunkan dah. Dan kalau silat-silat dia orang balik jadi macam dulu. Selepas tsunami itulah dia orang bersedia untuk berbaik-baik dan jadilah Aceh seperti mana sekarang ni lah. Ada kerajaan otonomi. Aceh dikatakan Serambi Mekah. Serambi Mekah apa? Satu sama lain orang Islam berbunuh atas nama Islam tu. Begitulah Taliban di Afghanistan membunuh orang Islam lain atas nama negara Islam. Orang Islam di mana-mana lah. Di Mindanao pun gitu, selatan Thailand semua rosak. Amal rosak naik, apa yang rahmat turunnya? Bala lah turun. Jadi sekarang ni seluruh dunia Allah bagi bala. COVID-19. Sekarang vaksin dah datang kat Malaysia. Kan? Kita tak tahulah, kita tengok yang pertama dapat vaksin Muhyiddin. Nanti kita tengok apa jadi kat Muhyiddin. Kalau lepas ni Muhyiddin mati, naik takutlah. Jadi dia pun ada sakit kanser kat tu. Jadi orang-orang yang ada sakit-sakit lain ni, biasa dia susah sikit nak menerima vaksin ni. Jadi walau bagaimana vaksin ke apa ke, tak boleh hilang. Mereka masih tak faham lagi. Seluruh dunia masih tak faham. Bala ni hanya hilang dengan buat amal baik, buat Allah suka.
Amal paling baik, amal dakwah. Amal pergi ziarah, gash, rumah ke rumah. Orang Islam bukan Islam. Yang bukan Islam diajak mengucap. Yang dah mengucap diajak buat kerja dakwah atau kerja ta'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu amal sangat Allah suka. Yang kedua, semayang berjemaah di masjid. Ini pula tak boleh. Jadi semayang berjemaah di masjid ni bukan menarik bala, menarik rahmat. Dia orang faham bala ni ditarik dengan distance, social distancing lah, tak bersalam lah, tutup mulut lah, tak boleh gather ramai-ramai. Ini semua daripada pakar perubatan yang tak tahu agama. Doktor apa tu, Nur Hisham, dia punya cadangan lah semua ni. Dia orang ni bukan asas agama ni. Ini semua otak je. Otak macam mana tak mau jangkitan, social distancing. Tak boleh cross daerah. Tak boleh pergi sekolah. Semua tutup. Semua. Inilah salah dia punya diagnosis ni. Kita jangan buat ni semua. Kita mungkin boleh sikit-sikit je lah. Tutup mulut aja. Sebab dia berjangkit dengan tu kan. Semua orang tutup mulut. Itu aja, lain tak payah. Kalau saya lah, kita kena buat Allah suka. Semua orang kena buat usaha ziarah, usaha dakwah. Yang saya selalu cakap, mengajak orang kepada Allah. Yang belum Islam diajak ucap kalimah, yang dah Islam ajak buat kerja dakwah dan semayang berjemaah. Masjid semua dibuka untuk buat semayang jemaah, biasa je. Ini amal baik yang boleh naik dan menutup bala. Lepas tu barulah kita boleh bagi tahu perkara lain. Apa dia? Kita mesti makan makanan yang baik supaya menaikkan imuniti kita. Makanan yang baik mana? Banyak makan ulam-ulam, sayur-sayur, buah-buahan. Makanan jangan digoreng, diboil ataupun di roasted. Jangan zatnya hilang. Dan masa perut kosong minum air 8 gelas paling kurang, air kosong. Kurangkan manis. Dan lepas tu tidur bagus. Dan yelah, banyak minum air, tidur bagus. Makanan jaga, makanan bagus-bagus. Jangan banyak isap rokok. Semua tu lah. Dan yang paling bagusnya tu, yang membuat Allah suka. Buat kerja dakwah, buat usaha ziarah dan semayang berjemaah. Hilanglah COVID ni. Ni tak. Ini nak buat Allah yang menghantar COVID tu makin murka kat kita. Apa mungkin murka? Semayang berjemaah tak ada, usaha dakwah tak ada. Dia orang takut. Dia orang ingat usaha dakwah ataupun semayang berjemaah ni menarik bala. Dia bukan menarik bala. Dia membuat Allah suka yang menghantar bala tu. Dan bila dia suka, dia tak ada hantar bala lagi. Kita kena tahu apa sebab bala datang. Ini sebab tak ada ilmu. Quran yang diterjemah, yang saya tafsir pun tak baca. Semua ikut orang putih lah. Orang putih yang tak ada agama tu, yang tak ada Allah tu. Kita jadikan mereka pembantu, kita jadikan dia penasihat. Allah kata jangan guna Yahudi, Nasrani, orang tak beriman beramal saleh ni jadi penasihat. Ini orang beriman tak beramal saleh, kebanyakan orang di dunia ni, inilah dia. Inilah yang menasihat. Menasihat memang tak betul lah. Kenapa? Di belakang dia tu semua syaitan. Yang penasihat yang betul, yang beriman beramal soleh, kita tak minta nasihat. Ini orang yang faham apa yang berlaku. Sebab itu COVID ni takkan hilang kalau kita tak buat Allah suka.
Kalau kita tak buat Allah suka dan dia menghantar COVID, macam mana COVID nak hilang? Kita buat vaksin, mana boleh. Vaksin dah bukan ada kuasa nak menghilangkan COVID ni. Apa pun tak ada kuasa. Tak percaya lagi. Oh tak, COVID datang ni selesailah. Kita buat apa lah? Buat election September. Konon kita jangka. Kita ni orang bodoh namanya. Tak tahu menteri-menteri ni semua. Dijangka election boleh. Sebab dia percaya vaksin boleh hilangkan COVID. COVID ni tak boleh hilang dengan vaksin apa-apa pun tak boleh. Yang hilangkannya boleh Allah je yang menurunkannya. Kerana Allah murka, betul tak? Dan Allah murka datanglah bala, bukan COVID je. Lepas COVID satu lagi. Kita dapat vaksin, COVID hilang. Boleh hantar lain lagi. Ataupun COVID tu bertambah pula mutation dia tukar pula kepada spesies yang lebih bahaya lagi dah. Jadi tuan yang mulia, kita tak pernah faham agama. Kita tak faham apa Allah mahu. Kita tak tahu apa yang Allah tak suka. Quran yang bagi tahu apa Allah suka tu kita tak baca, yang ditafsir. Jadi kita baca buku-buku lain. Buku medical tu semua. Ini semua lawyer buruk tu. Yang buat segalanya Allah tuan. Kalau kita jaga makanan bagus, tutup mulut pun, kita tak buat Allah suka, bala datang dan tak berhenti. Kita tak usah degil. Kita ni degil sangat, macam menyangka diri bagus dan diri tahu. Kita tak tahu. Yang tahu Allah. Baik buruk tu semua datang dari Allah, bukan datang dari mana-mana. Baik datang dari Allah, buruk dari kecuaian saya. Ini semua faham salah, yakin salah. Wa syarri wa khairi minallah, dalam rukun iman tu. Wa khairi wa syarri minallah, jelas pun tak faham. Baik buruk dari Allah. Ustaz-ustaz yang mengajar, baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Aduh. Mengajar benda syirik. Jadi semua orang syirik. Baik ni dari Allah, buruk ni dari saya, kelemahan saya kan. Bahkan macam itu, baik dari Allah, buruk dari Allah. Allah bagi buruk, Allah bagi baik. Allah boleh tukar benda buruk jadi baik, benda baik jadi buruk tau. Macam mana Allah ajar Nabi Musa. Tongkat kau buang. Musa kata ni faedah. Allah nak bagi tahu dia, Musa, kau punya tongkat tak boleh bagi faedah. Aku boleh tukar jadi bahaya. Tukar jadi ular. Lari Musa. Allah kata Nabi-Nabi tak takut bila wahyu turun. Kau tangkap ular, nanti aku tukar balik, kata Allah, jadi tongkat. Dia pun tangkap jadi tongkat. Perkara tu Allah tunjuk untuk ajar kita faedah bahaya dari Allah, bukan daripada benda. Kita taat perintah Allah, Allah suka, Allah hilang kalau bahaya. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Quran. Itulah yang kita kena buat untuk hilangkan COVID ni. Sekarang dah setahun dah lagi. Berapa lama lagi nak naik COVID ni? Jadi orang yang patut dilantik jadi Perdana Menteri Malaysia ni orang alim. Bukan orang pandai cakap lah yang buruk, tipu sana, tipu sini. Kalau mau negara dunia ni raman, yang memerintah dunia ni kena orang alim, orang yang tahu apa Allah mahu, orang alim. Bukan pandai belajar kitab, bukan. Yang nama Ustaz, Fadilah, Mufti, bukan. Yang tahu apa Allah mahu dan yang tahu apa Allah tak mahu. Itulah orang yang faham Quran, yang ada ilmu Quran, yang ada ilmu kenabian. Mereka tu patut dijadikan ketua. Tidak membuat mereka jadi ketua, berdosa seluruh orang Malaysia. Dan seluruh dunia takkan hilang bala ni. Bukan satu datang, dua, tiga. Selamanya lah bala bencana. Ada. Kalau mau keamanan, keadilan lahir kat dunia ni, bukan dengan pedang, dengan pergi bunuh semua orang kafir, itu mungkar. Bunuh orang kafir itu mungkar. Mana kita diperintah bunuh orang kafir? Mana perintah Allah perintah kita lawan perang dengan orang kafir? Allah perintah kita perang dengan orang kafir yang telah jadi musuh Allah, musuh Nabi dan musuh kita.
Siapa dia? Orang yang kafir yang membunuh orang yang mengajak dia ucap kalimah. Mana ada orang kafir musuh kita sekarang? Kita tak ajak dia ucap kalimah, tiba-tiba kata dia musuh kita. Inilah kita tak faham Quran, kita tak faham agama. Kita faham sendiri. Ikut akal kita geramnya, nafsu. Oh, semua kafir Amerika musuh kita. Bom sana, bom situ. Kita dah jadi huru hara punya orang, teroris. Kefahaman yang salah telah buat, kepercayaan yang salah telah buat amalan buruk. Maka yang turun dari langit hanya bala. Okey.